Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita menjadi seorang yang beriman dan seorang Muslim. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung bacaan ataupun pengajian hadis 40, iaitu malam ni insyaAllah kita cuba berbincang hadis yang ke-39 berkenaan dengan hukum tersalah, tersilap, lupa dan juga hukum paksaan. Al-hadits at-tasi' wa thalathun, hadis yang ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, hadithun hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dari umatku akan kesilapan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan mereka untuk melakukannya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Yang pertama, perkara yang mengenai kemaafan Allah terhadap kesilapan dan kelupaan. Hadis tersebut ini menyatakan perkara yang mengenai kemaafan Allah, artinya perkara yang tidak dihukumkan kesalahan oleh hal-hal yang tertentu. Sebagaimana yang disebut dalam hadis tersebut, bukan perkara yang dihilangkan hukumnya sama sekali, kerana hukumnya tetap ada. Rasulullah menyatakan perkara ini dengan sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah memaafkan bagiku akan kesilapan dan kelupaan dari umatku dan perkara yang dipaksa mereka melakukannya. Di dalam Al-Quran telah diterangkan mengenai perkara kesilapan, kelupaan dan juga paksaan, di mana Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na.
Wahai Tuhan kami, janganlah engkau seksa kami jika kami terlupa ataupun kami tersalah. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak terhitung dosa atas kamu sesuatu yang kamu tersilap, yakni tersalah padanya, tetapi pada sesuatu yang disengajakan oleh hati-hati kamu. Dan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa ma ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah beriman kecuali orang-orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap dengan keimanan. Kesilapan ialah sesuatu kejadian yang berlaku dengan tiada diniat atau tiada diqasadkan oleh orang yang melakukannya. Misalnya seperti seorang yang hendak membunuh seekor binatang, tiba-tiba terbunuh manusia. Dengan demikian maka hukum terhadapnya seperti orang yang tersilap atau tersalah, dilainkan dari hukum orang yang sengaja melakukannya. Demikian pula orang yang menghilangkan atau merosakkan sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan tersilap, iaitu tiada niat atau qasad, tidaklah sama hukumnya dengan orang yang terang-terang melakukannya dengan sengaja. Kelupaan ialah sesuatu perkara yang telah diingat atau seorang tetapi ia terlupa melakukannya. Orang yang lupa tiada berdosa pada kelupaannya, akan tetapi hukum terhadapnya tetap ada dia kala telah ingat semula. Misalnya seseorang yang berwudu dan yang lupa berwudu dan ia bersolat dengan sangkaan ada wudunya, maka ia tidaklah berdosa. Tetapi hendaklah ia mengulangi kembali sembahyang setelah ternyata bahawa sembahyang yang dahulunya dalam hadas. Demikian pula seseorang yang terlupa sembahyang, hendaklah dilakukannya setelah ia ingat, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Barang sesiapa yang meninggalkan solat kerana tertidur atau kerana terlupa, maka hendaklah ia mengerjakan sembahyang itu apabila ia teringatnya semula. Begitu pula orang yang berpuasa, yang makan kerana lupa, puasanya itu tidak batal menurut pendapat yang terbanyak. Berdasarkan hadis ini, barang sesiapa yang makan atau minum kerana lupa, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulama kata hadis yang kita bincangkan ini merupakan hadis yang sangat penting. Sebab ia merupakan antara intipati sah ataupun tidak sesuatu ibadat kita. Ibadat kita dikira sah, dikira valid, dikira sebagai seseorang yang melaksanakannya atau melakukannya bertanggungjawab. Dengan syarat ia mestilah ada niat, dengan syarat ia mestilah ada qasad. Dengan syarat ia mestilah ada niat, dengan syarat ia mestilah ada qasad. Bila ada niat, ada qasad, maka sesuatu hukum itu terlaksana. Maka Nabi SAW menyatakan, innallaha tajawaza an ummati. Tajawaza an ummati ini maknanya Allah Ta'ala tak ambil kira, Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala ampunkan. Apa dia? Al-khata'. Yang pertama ialah orang yang tersalah buat. Orang yang tersalah buat, maka hukumnya tidak mengapa, hukumnya tidak berdosa. Contohnya, dia nak tembok katakan binatang, dia nak tembok katakan kijang ataupun burung, tiba-tiba terkena orang, maka kes yang seperti ini dia tidak dianggap sebagai pembunuh dan tidak dikenakan hukuman qisas. Sebab apa? Sebab ia tersalah dalam melakukan sesuatu hukum kesalahan disebabkan tidak sengaja. Sama juga sebagai contoh, orang tu dah ijtihad, ni pukul berapa, asar ke belum, asar ke belum, dia dah tengok waktu, dia ingatkan dah asar, dia tengok rupanya jam dia mati, dia pun solat, ataupun dia terlepas solat disebabkan oleh tersilap jam.
maka dia tidak dianggap sebagai berdosa. Sebab apa? Sebab tersalah. Yang keduanya ialah wan nisyan, iaitu terlupa. Dia terlupa di dalam melakukan sesuatu kewajipan. Contohnya ialah dia tertidur. Dia tertidur sampai tahap terlepas waktu solat, maka dia tidak berdosa kerana tertinggal solat disebabkan oleh terlupa ataupun terlalai. Wa mastukrihu alaih, dan yang ketiganya ialah perkara-perkara yang dipaksakan dia melakukannya. Sesuatu perkara yang dia dipaksakan melakukannya, maka kalau orang tu dibuat secara terpaksa, maka hukumnya tidak berdosa ataupun hukumnya tidak jatuh disebabkan dia terpaksa. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, ketiga-tiga ini, tersalah, terlupa dan terpaksa, syaratnya ialah mestilah ia dalam kadar yang dia tidak dapat kawal. Contoh kita ambil, orang tu terlupa subuh, terlelap sampai pukul 8 pagi. Baik. Hukumnya apa? Hukumnya tak berdosa. Hukumnya tak berdosa sebab dia tertinggal subuh disebabkan tak terkejut daripada tidur. Tetapi seseorang itu dia akan bertanggungjawab jikalau terlupa, terpaksa dan seumpamanya itu adalah disebabkan oleh perbuatan dia sendiri. Dia sengaja tengok TV sampai pukul 4 pagi, kemudian pukul 4 dia baru start tidur. Jadi subuh memang tak terkejut, memang tak terjaga. Maka walaupun tak terkejut dan tak terjaga, dia tetap dia anggap sebagai berdosa disebabkan ia mencari sebab kepada berlakunya kelalaian, berlakunya ketidaksengajaan dan berlakunya kealpaan akibat daripada perbuatannya sendiri. Jadi sebab itu dalam hukum Islam, sebagai contoh, orang yang langgar orang ataupun orang yang terbunuh orang disebabkan mabuk. Mabuk ni memang tak sengaja, dia bukan sengaja nak bunuh orang, dia bukan sengaja nak langgar orang, tetapi mabuknya itu adalah pilihannya. Mabuknya itu adalah pilihannya, maka dia tetap tertakluk kepada undang-undang hudud dan qisas. Sebab apa? Walaupun dia tak sengaja disebabkan mabuk, tetapi mabuknya itu berlaku dengan pilihannya, maka dia tetap bertanggungjawab. Jadi sebab itu benda yang menjadi pilihan kita, kesan daripada pilihan itu berlakunya terpaksa, berlakunya terlupa, maka kita tetap bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Macam Jumaat hari itu saya terangkan hukum KWSP sebagai contoh. Memang wang KWSP kita tak kena zakat disebabkan milik yang tidak sempurna. Sebab milik yang tak sempurna, betul wang tu kita punya, tapi kita tak boleh ambil, kita tak boleh keluar, kita tak boleh guna, tak boleh pakai. Jadi syarat zakat tak sempurna. Itu kedudukan zakat KWSP kita. Tapi kalau kita sengaja masukkan dalam tu yang kita tahu akibatnya kita tak boleh pakai. Contohnya kita ambil sebagai contoh kita ambil, kita kerja kerajaan, kita pun pilih untuk dapatkan, kita pilih untuk masukkan KWSP berbanding kita ambil pencen sebagai contoh. Maka itu pilihan kita. Kalau pilihan kita, walaupun wang itu tak boleh pakai, tak boleh guna, tak boleh manfaat sehingga umur 55 tahun, kita tetap kena keluarkan zakat wang simpanan. Walaupun milik tak sempurna, tapi milik tak sempurna itu adalah akibat daripada apa yang kita pilih. Result daripada sebagai konsekuens daripada kita yang pilih masukkan wang kita sepatutnya pencen, tapi kita masukkan dalam simpanan KWSP. Maka walaupun milik tidak sempurna, pada asalnya tak dikenakan zakat. Sebab apa? Wang itu kita tak boleh kontrol. Jadi termasuk dalam kategori wa mastukrihu alaih, benda yang bukan dalam kawalan kita. Pada asalnya tak dikenakan zakat sebab milik yang tak sempurna. Tetapi milik yang tak sempurna itu pada asalnya adalah pilihan kita. Bila pilihan kita, maka kita kena tanggung, kita kena bertanggungjawab atas kesan dan juga akibatnya. Maknanya kita bertanggungjawab atas zakat yang
diwajibkan. Itu antara contoh kita ambil kesan daripada wa mastukrihu alaih. Dan selain daripada itu ialah hukum paksaan. Paksaan ini tidak selama-lamanya dia membolehkan ataupun dia boleh menghapuskan perkara-perkara hukum. Sebab di sana ada syarat-syarat. Contohnya, bila mana seseorang tu dipaksa untuk bunuh orang, kalau dia tak bunuh orang tu, maka si pemaksa akan bunuh dia. Maka apa hukum dia? Kalau ikut kepada hukum paksa logiknya, kita boleh bunuh orang tadi sebab kita terpaksa. Maka dalam kes ini hukum Islam tak benarkan. Hukum Islam tak benarkan. Kenapa? Sebab mudarat yang sama kita buat atas orang lain. Untuk elakkan mudarat yang sama berlaku atas diri kita, kita dipaksa untuk bunuh orang. Kalau tidak, kita kena bunuh. Maka hukumnya adalah haram walaupun terpaksa. Kenapa? Sebab kita dipaksa dengan sesuatu mudarat yang sama berat, sama saiz dengan mudarat yang kena atas diri kita. Jadi sebab itu ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, kalau menurut Imam Sayuti, kalau seseorang perempuan dipaksa antara berzina dan bunuh, mana dia kena pilih? Boleh tak dia merelakan diri dia berzina jika dia dipaksa untuk dibunuh? Imam Sayuti kata tak boleh. Sebab saiz ataupun berat zina itu lebih berat daripada membunuh. Maknanya kalau dia terima paksaan untuk berzina, maka bila dia berzina, satunya orang yang memaksa dia akan dapat merealisasikan apa yang dia mahu. Yang keduanya, kesan zina itu kepada maruah dan juga kepada keturunan. Maka ia dianggap lebih berat menurut hukum syariat berbanding dengan dibunuh. Jadi sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i, kalau seseorang dipaksa antara dibunuh dan berzina, dia tak boleh memilih untuk berzina. Ini kalau kita tengok dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, disebabkan saiz zina itu dianggap lebih besar kesan dunia akhirat berbanding dengan bunuh. Cuma kalau orang tu anggap bunuh tu sesuatu yang sangat berat. Sebab apa Imam Syafi'i pilih macam tu? Sebabnya kalau orang tu mati kena bunuh sebab dia paksa antara zina ataupun bunuh, sebab dari segi benefit kepada orang yang kena paksa, orang yang kena paksa kalau dia bunuh dianggap sebagai terus syahid, direct masuk syurga. Itu bagi orang yakin lah. Kalau orang tak yakin tu cerita lain. Maknanya benefit kepada orang yang dipaksa, dia anggap lebih benefit kalau dia pilih dibunuh berbanding dia dipilih untuk dipaksa zina. Sebab kalau dia ikut sekali paksa zina, dia akan ulang, yang menyebabkan dia menderita tak tahu sampai bila. Kena molek, lahirkan anak, rosak keturunan. Maka sebab itu Imam Sayuti dalam kitab Ashbah Nadhair kata, antara bunuh dan zina, maka dia diharuskan ataupun diutamakan untuk memilih bunuh berbanding dengan zina. Ini di antara contoh saya ambil bentuk-bentuk ataupun fiqh al-muwazanat antara hukum paksa memaksa di antara satu sama lain. Jadi sebab itu dalam Islam ataupun dalam hukum darurat, dalam Quran sebut antaranya ialah faman turra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Barang sesiapa yang terpaksa, faman turra ghaira baghin, ia tidak melampau, wala adin, dan ia tidak melepasi batas, fala ithma alaih, maka dia tidak berdosa. Ayat ni diturun khusus dalam hukum khinzir. Khinzir semua tahu hukumnya adalah haram dia makan. Maka Allah Ta'ala kata barang siapa yang terpaksa, ghaira baghin, dia tidak melampau, wala adin, dan dia tidak melepasi batas, fala ithma alaih, maka dia tidak berdosa. Bila Tuhan kata ghaira baghin wala adin, tak melampaui batas dan tak melampau dan tak melepasi batas. Apa makna dia? Maknanya ialah kalau setakat lapar saja, setakat lapar macam kita lapar puasa, maka dia tidak mengharuskan makan khinzir. Dah bila ghaira baghin, iaitu bila mana kalau tak makan boleh mati. Confirm tak? Confirm. Bila confirm kita tak makan mati, baru kita boleh makan khinzir. Tapi kalau setakat lapar, tapi jangka hayat tu ada lagi, esok mungkin boleh hidup, lusa mungkin boleh hidup, rasa macam lambat lagi mati,
maka tak boleh makan qizi. Okay. Bila dah boleh makan yang tidak melampau, wala adil. Wala adil maknanya ialah bila dia makan sekadar keperluan. Dia tak boleh sampai tahap masak kecap ataupun buat barbecue, tak boleh. Maknanya orang kata sekadar je rebus boleh alas perut, okey. Tapi kalau dia masak sedap-sedap, itu tak dibenarkan walaupun dia dalam keadaan terpaksa. Ini antara prasyarat yang diletakkan oleh ulama. Maknanya bab terpaksa ni tidak simplify kita kata semua terpaksa boleh, tidak. Dia ada syarat dia ada batas-batas dia yang telah diletakkan oleh Islam. Jadi sebab itu bab darurat ni sangat besar dia punya perbahasan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok Islam ni sebagai kesimpulan agama yang memudahkan dan agama yang toleransi. Maknanya kalau perkara-perkara yang menyebabkan darurat, yang bercanggah, yang berlawanan dengan hukum, maka kadang-kadang yang berlawanan dengan hukum itu diexcusekan, dimaafkan apabila dalam keadaan terpaksa, darurat atau seumpamanya. Jadi itulah kesimpulan daripada hadis yang ke-39 yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan perbincangan ringkas ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Jadi kita sama-sama akhiri kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah wal asr insan fi khus ila al-ismus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allamna ma lam na'lam wa faqihna ma tu'allimuna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa ba'idna al-khata' wan nisyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.